Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Lagi isu kaki fitnah daripada ahli parlimen kepala batas Muslimat PAS. Bukan lelaki sahabat semua, tapi seorang wanita menjadi kaki fitnah secara terang-terangan. Ya, apabila diberi masa 48 jam untuk memberikan bukti dan menarik balik, memohon maaf, tapi ya beliau dengan sombong dan angkuh ya tidak melakukan sedemikian rupa. Akhirnya hari ini ya rakyat mahukan supaya mereka-mereka yang telah difitnah ini menyaman individu kaki fitnah ini sebanyak RM500 juta ringgit. Itu yang dimahukan oleh rakyat di luar sana, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan adalah KJ harus bagi penjelasan penuh isu vaksin yang membuatkan negara kita kerugian ratusan juta, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, untuk yang pertamanya, hari ini ya kenyataan terkini daripada Lim Guang Eng akan memulakan tindakan undang-undang terhadap ahli parlimen kepala batas Muslimat PAS Siti Masturah kerana membuat satu fitnah secara terang-terangan. Jadi mari kita ikuti kenyataan berita ini dan apakah yang dinyatakan oleh pengerusi DAP yaitu Lim Guang Eng, yang mana beliau telah memulakan tindakan undang-undang terhadap ahli parlimen kepala batas daripada parti PAS yaitu Siti Masturah Muhammad kerana mendakwa dia memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Chen Peng atau nama sebenarnya Ong Bun Hwa dan juga Perdana Menteri Singapura pertama yaitu Lee Kuan Yew. Lim berkata dia telah melantik Peguam Sangkara Narayan Nair untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap Siti Masturah. Lim juga menggesa Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan pengurusi Perikatan Nasional Yassin untuk menyatakan pendirian mereka secara terbuka terhadap dakwaan yang dibuat Siti Masturah. Saya telah melantik Sangkara Narayan Nair, katanya, sebagai peguam saya untuk memulakan prosiding undang-undang dan tindakan jenayah terhadap ahli parlimen kepala batas Siti Masturah atas ucapan kebenciannya terhadap saya. Katanya Siti Masturah membuat ucapan kebencian itu di sebuah acara PAS di Kemaman pada 4 November lalu, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Selain dengan Chen Peng dan Lee Kuan Yew, Siti Masturah juga mendakwa Guang Eng dan bapaknya Lim Kit Siang mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin DAP, termasuk Setiausaha Agung DAP Anthony Loh, naib pengurusi Ngah Koming dan juga Teresa Kok serta Nge Ko Ham. Susulan itu Lim memberi tempo sehingga semalam Siti Masturah membuktikan dakwaan itu, dan akhirnya selepas berakhirnya tempo itu, semalam pemimpin DAP juga turut membuat laporan polis terhadap Siti Masturah dengan menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak berasas, fitnah, palsu dan juga berniat jahat. Mengulas lanjut, Lim mendakwa Siti Masturah bersikap resis dan ekstremis dengan membuat dakwaan bagi menimbulkan ketakutan terhadap DAP dan juga orang Cina. Dia juga mendakwa Siti Masturah enggan menunjukkan bukti atau memohon maaf atas dakwaan yang dibuatnya. Jadi turut membimbangkan adalah sikap penyokong PAS yang terus menyokong dan memuji Siti Masturah hanya kerana pembohongannya telah mencetuskan kemarahan di kalangan penyokong dan pemimpin DAP serta rakyat Malaysia. Katanya, penyokong PAS tidak kisah dia berbohong atau membuat kenyataan perkauman dan ekstrim asalkan ia dibuat terhadap pemimpin DAP. Atas sebab itu, katanya, Abdul Hadi dan Muhyiddin perlu menyatakan pendirian mereka secara terbuka sama ada mereka menyokong pembohongan melampau dan juga fitnah-fitnah jahat yang dibuat Siti Masturah atau tidak bersetuju dengan yang memintanya membetulkan tindakan itu, katanya lagi. Itu antara kenyataan padu panas daripada Lim Guang Eng yang sebenarnya telah pun mengarahkan pihak peguamnya untuk membuat tindakan ataupun memulakan prosiding undang-undang terhadap, saya ulang sekali lagi, siapa namanya? Siti Masturah, ahli parlimen kepala batas Muslimat PAS menjadi kaki fitnah, resis, berniat jahat dan sebagainya. Bukan lelaki sahabat semua, tetapi seorang wanita yang begitu rakus di dalam menjajah fitnah dan sebagainya. Itu yang mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita adalah apabila bekas ahli parlimen meminta Khairi Jamaluddin untuk memberikan penjelasan yang lebih baik berkaitan dengan vaksin yang ternyata membazirkan wang negara. Jadi tanpa buang masa, saya juga mahu memberikan update berkaitan dengan isu ini. Jadi
ya melalui kenyataan dua bekas ahli parlimen menggesa ya bekas Menteri Kesihatan iaitu Khairy Jamaluddin memberikan penjelasan yang lebih baik berhubung pembaziran dos vaksin COVID-19 yang baru-baru ini diakui tanggungjawab beliau sepenuhnya. Dr. Lee Bunchi berkata Khairy perlu menjelaskan mengapa beliau memutuskan untuk membeli dos tambahan vaksin Pfizer. Lee yang juga bekas timbalan Menteri Kesihatan berkata tidak cukup bukti untuk menyokong manfaat dos penggalak kedua vaksin Pfizer iaitu dos keempat yang diberikan dan satu-satunya yang diluluskan oleh Putrajaya. Beliau berkata kerajaan terdahulu hanya bergantung kepada Pfizer sebagai dos penggalak kedua. Walaupun tidak berwujud data yang lebih boleh dipercayai, sementara itu data dari China menunjukkan bahwa keberkesanan akhirnya vaksin bukan mRNA serupa dengan vaksin mRNA itu tambahnya lagi. Kerajaan boleh mengelak daripada memesan lebih banyak vaksin itu dengan membenarkan vaksin Sinovac sebagai penggalak, terutama bagi mereka yang telah menerima dos 2 awal. Dan kerajaan boleh mengelak daripada memesan lebih banyak katanya. Khairy juga perlu menjelaskan ya mengapa beliau memutuskan untuk membeli dos tambahan vaksin. Ya, kata bekas ahli parlimen Gopeng itu kepada FMT. Laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC mengenai pengurusan COVID-19 negara yang dikeluarkan bulan lepas mendedahkan bahawa sebanyak 8.5 juta dos vaksin tamat tempoh menelan belanja semaya RM505 juta, bukan RM5, bukan 500, bukan 5,000 sahabat semua, tapi jumlah yang sangat besar yang sudah ternyata memberikan kerugian yang begitu hebat kepada negara kita. Menurut laporan PSC, pihak berkuasa menyalahkan permintaan yang lemah terhadap vaksin penggalak disebabkan tiadanya mandat vaksin dan ketakutan terhadap kesan sampingan akibat maklumat salah. Pembaziran juga dikatakan berlaku disebabkan kelewatan Malaysia menerima vaksin berikutan permintaan global yang tinggi. Sementara itu, Charles Santiago daripada DAP memuji langkah Khairy mengaku pembaziran berlaku awal seliaannya. Tapi beliau juga perlu menjelaskan dinamik dan pertimbangan yang terlibat dalam keputusan untuk memesan lebih banyak vaksin semasa krisis. Adakah orang tengah terlibat? Jika ya, berapa komisionnya? Apakah logik di sebalik memesan vaksin tambahan? Soalnya, Khairy mesti menunjukkan bahawa perbincangan diadakan dan keputusan untuk memesan vaksin tambahan tidak dibuat sewenang-wenangnya. Bekas ahli parlimen Kelang itu berkata, kebanyakan kerajaan berbelanja lebih daripada yang diperlukan pada masa itu kerana tidak siapa tahu betapa seriusnya wabak itu. Bagaimanapun katanya, ya, cuma semua minit mesyuarat harus didedahkan kepada umum untuk manfaat pembayar cukai dan mereka yang meneliti pembelian ini, katanya. Santiago juga seterusnya berkata, insiden pembaziran vaksin mengukuhkan keperluan mendesak negara untuk mempunyai sistem sokongan yang mencukupi seperti pusat pengeluaran vaksin dan pelan tindak balas terhadap kecemasan begitu. Jadi ini antara kenyataan dua daripada bekas ahli parlimen menggesa supaya Khairy Jamaluddin memberikan penjelasan yang penuh berkaitan dengan vaksin ini, yang mana setelah pun dinyatakan memberi kerugian kepada negara kita. Bukan sedikit sahabat semua. Seperti mana yang saya nyatakan awalnya, jumlah yang begitu besar, yaitu RM505 juta ringgit. Bukan 5,000, bukan RM5, bukan 50 sen. Kalau perkara itu dilakukan dengan sebaiknya, budget itu boleh digunakan untuk membantu rakyat lebih-lebih lagi. Ketika itu yang mana rakyat begitu terdesak, tertekan dengan situasi yang berlaku. Jadi terbaik yang pertama tadi saya kongsikan berkaitan dengan Lim Guang Eng yang telah pun memulakan prosiding undang-undang terhadap kaki fitnah Muslimat PAS, yaitu ahli parlimen daripada Kepala Batas yang secara terang-terangan membuat fitnah tanpa rasa berdosa, tanpa rasa malu dan sebagainya. Ini adalah perkara yang sangat-sangat memalukan negara kita, sahabat-sahabat semua. Menjajah fitnah, membuat kenyataan-kenyataan berbau rasis, mempunyai niat jahat, menghasut rakyat untuk membenci dan sebagainya. Apa pandangan anda? Itu sedikit tambahan daripada saya isu ini dan juga pandangan saya berkaitan dengan fitnah melampau ini. Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Alright, so sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Apa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.